UK punya Faizal specialnya by the British. Yang tu Faizal kena ubah dekat laptop no. Laptop. Laptop punya ni lah, laptop punya apa ni, time tu kan, jam tu kan, kan dekat bahagian bawah tu, bawah sekali laptop tu kan, dekat desktop tu kan, bawah sekali pergi kat kanan tu, nanti nampak jam tu, klik situ nanti ubah time apa, time and calendar kan, kena ubah situ, no? Boleh? Cuma nanti Faizal kena ni sikit lah, kena terbalikkan kan, man di depan, hari di tengah kan, no? Okay. John okey ni John. Tak masalah John. Okay, baik. Okay. Okay, kita pergi ke the next step. Okay, the next step. Stand by semua. Next step. Okay. Topik satu dah tunjuk, topik dua kan. Okay. Saya beritahu no. Nampak no? Scroll saya no, scroll mouse saya nampak no. Fazilah nampak Fazilah? Nampak. Semua nampak no. Okay. Daripada atas sekali ni sampai dekat pertengahan ni kan. Pertengahan ni yang ada editing, properties, insert, task, schedule, font, keyboard, view ni, apa semua ni dalam ni. Semua ni ruang ni kita bagi ribbon. No? Ribbon. No? Ingat no? Nanti kita akan gunakan bahasa-bahasa ni, kita guna bahasa-bahasa standard. Dalam ni kita tak mahu dah. Kita tak mahu dah guna bahasa-bahasa pasar kan. Atas, tepi file, atas. Biar kita bercakap mengenai bahasa standard dah. No? Ni ribbon. Dalam ribbon ni ada berbagai lah. Ada file, task, ni lah, resource. Ini yang saya punya ni, yang 2019 punya no. Mungkin tuan-tuan tak ada kot sprint, gambar mana yang. Okay, dekat intermediate tengah ni timeline no, timeline ni nak tunjuk dia punya macam metering dia lah, timeline ni dia macam apa, pengukur jarak dia. No, timeline ni. Okay, yang di bahagian bawah ni adalah bahagian grafikal lah, grafikal no. Okay, di tengah-tengah ni nanti kita akan main kerap lah no. Ni dia punya borderline ni no. Ni memang kerak kita akan main. Dia macam ni kan, dia nak buka tutup semua. Ni borderline lah, ingat lah. Okay. Di sebelah kiri ni, kiri saya ni kan. Di kiri saya ni, yang mana perantaraan yang ni ialah borderline ni. Yang ni kita panggil table part no. Table part. Dalam table part tu ada ni lah, nampak tak? Dia ada semua ni lah. Kan? Kat sini bila klik mouse kanan tu, dia boleh insert column, hide column, semua ni, font tag, field setting, custom field semua no. Cut copy semua no. Yang ni bahagian ni kita panggil dia table parts. Okey. Yang bahagian kiri ni, perantaraan dia ni, apa ni, borderline ni kita panggil graphical part lah. Graphical part ni lah saya dia kelak apa ni, taskbar lah, apa semua kan, kelak warna biru, merah, apa semua bagian lah. Lepas tu setiap ada apa, dua section ni, bawah dia ni ada ni scroll, right left pun sama ni no, right left. Yang ni memang kita akan kerap main lah, especially bahagian ni, bahagian graphical part ni pun kerap main dengan ni lah, dengan borderline ni lah. Lepas tu bawah sekali pun ni kita akan kerap main juga. Yang ni zoom slider lah. Yang ni kita panggil zoom slider no? Zoom slider, nampak tak? Zoom slider ni zoom out negatif, tu zoom in no. Yang ni kakak main no. Okay. Ni tak ada. Ni macam ni kita nak tunjuk view dah lah, view kan chart. Yang ni task usage. Kan.
Yang ni apa ni, team planner. Yang ni apa, resource sheet. Yang ni blank report. Okay. Tapi view yang paling penting ni kita nak buat jadual ni adalah Gantt chart lah. Gantt chart. Sekejap saya masuk ni. Haji Muhammad Assalamualaikum. Ya, Tuan Haji. Tuan Haji Talib. Mic Tuan Haji, mic. Hello, mic. Okay, right. Tuan Haji, apa abang Tuan Haji? Minta maaf, lambat masuk. Baik, Alhamdulillah. Tak apa. Okey, tak apa. Tadi macam ni. Okey. Tuan Haji kena apa ni, buka Google Meet tu dalam laptop. Boleh? Okay. Lah ni Tuan Haji pakai apa ni, handphone kan? Tak, saya pakai laptop. Laptop. Okey, senang sebab okey, laptop tu sekarang ni Tuan Haji buka ni lah, Tuan Haji buka apa ni, blank project. Microsoft Project lah. Buka Microsoft Project. Tuan Haji familiar guna Google Meet tak? Boleh. Google Meet ni Tadi sebenarnya lambat sikit sebab ada problem sikit. Saya punya mikrofon unfunction. okey, bagus. Mikrofon ni memang cukup penting lah. Memang cukup penting. Ada juga peserta-peserta saya tu mic dia problem, habis communication down, habis payah. Susah kita nak instruct dia lah. Okey, apa ni, saya guna Google Meet ni sebab dia basic tau. Basic, kata budak-budak sekolah duk guna PDBR kan. Dia mudah faham lah, berbeza dengan yang ni, tak tahulah. Jadi lepas tu dia pun free. Free. Okey, Tuan Haji dah buka Blank project blank project. Okey. Kira buka Microsoft Project lah, no? Tak apa, saya ulang sekali lagi, no? Saya ulang sekali dekat semua, no? Okey, lah ni dekat skrin tu Haji, nampak tak? Nampak tak yang saya punya ni? Tuan Haji? Okay. Tuan Haji jangan tutup mic, no? Kita communicate, no? Boleh. Okey, lah ni macam ni Tuan Haji, ya. First kali sebelum Tuan Haji nak buat program, first kali apa yang Tuan Haji kena buat ialah, okey, pergi dekat file. Nampak Tuan Haji, nampak tak scroll mouse saya ni? Nampak. Okey, pergi dekat file ni, klik file. Kan, klik file, dah klik Dah. Okey, klik file, lepas tu pergi bawah sekali option, no? Bawah sekali option, klik option. Klik option. Klik option tu, lepas tu pula pergi dekat display. Boleh display tu Tuan Haji kena tukar currency ya. Currency Tuan Haji apa dia sekarang? Malaysia ringgit. Cantik lah. Okey, Malaysia ringgit lah. Okey. Lepas tu pergi ke schedule. Pergi ke schedule tu, lepas tu Tuan Haji baca tengok ni apa ni, week start hari apa? Ni Sunday. Okey, next tu apa dia? Fiscal year start in January. Januari. Lepas tu ni 8 AM. Betul? 8 AM, 5 PM. Okey, 5 PM. Lepas tu 8 jam 40 20 Okey, yang ni Tuan Haji kena check and make sure dia setting standard no. Biar dia setting standard no. Biar dia setting standard. Kalau macam ada OT ke apa semua tu, nanti kita akan adjust bahagian dalam no. Okey, lepas tu klik okey no. Kalau saya kata orang kerja on Monday, dia akan kena week start on Monday lah. Tak apa, nanti kita setting di kalender dalam. Yang ni biar setting standard. Contoh macam ni lah, Tuan Haji nak beli kereta MERS kan. Biar
Biar standard. Biar jangan pasang sport ring ke apa. Sebab apa? Warranty 5 tahun kan. Biar standard. Dia ibarat macam tu lah. Okay. Lepas tu klik OK no. Okay, lepas tu klik OK tu. Okay. Dekat bahagian atas ni, nampak no? Mouse scroll saya nampak no? Okay, bahagian atas ni sampai dekat bahagian view, clipboard, font, schedule, task, insert, properties, editing ni. Yang ni kita panggil ribbon no? Ribbon. Nanti kita akan bercakap bahasa-bahasa ni lah. Okay, ribbon. Dalam ribbon ni dia adalah tool-tools dia tu. Dia ada tools-tools dia semua ni no? Dia ada fungsi-fungsi dia ni. Lepas tu dekat intermediate ni dia ada timeline. Dia punya metering dia no? Timeline. Lepas tu kat bawah ni kita panggil bahagian graphical lah. Bahagian parts. Dia punya parts ni. Dekat tengah-tengah ni ada borderline lah. Tengah-tengah ni borderline dia lah. Borderline. Borderline ni kita akan main selalu lah Tuan Haji lah. Kita akan main kerap lah. Kita akan selalu. Kan? Okay. Yang ni di sebelah kiri saya ni dia panggil table parts. Table parts ni kita akan type activity kita, masuk duration, macam-macam, predecessor, resource name, bagai-bagai lah. Kat sini dah kita akan insert column, semua bagai kan. Okay, yang sebelah kanan ni dia dipanggil graphical part. Graphical part ni nanti dia akan muncul ni lah. Taskbar dia warna biru, warna merah Boleh Haji lepas tu pula yang ni, yang bawah ni sekali ni, nampak tak bawah sekali sebelah kanan ni zoom slider zoom slider ni zoom out, zoom in. Ni memang kerap kita akan pakai lah, kita akan guna lah. Lepas tu bawah ni ada ni lah, ada scroll, nampak ni scroll right left, scroll right left. Boleh tu Haji boleh dapat Okay. Lepas tu next yang step yang kita kena buat ialah kita nak change working time kita nak setting kalender dia. Okay. Kita nak setting kalender tu, kita pergi kat ribbon. Kita pergi dekat ribbon tu. Lepas tu kita pergi dekat project. Boleh Fazilah? Boleh. Boleh Diana? Boleh Izal boleh Alright. Okay yang lain-lain boleh yang lain okay, pergi dekat change working time. Cuba Cuba Fazilah baca tengok. Ni. Cuba Fazilah baca tengok. Ni. Change working time. Apa fungsi dia? Fazilah boleh baca Fazilah? Baca yang mana satu? Baca. Pergi pergi mouse scroll tu, pergi dekat change working time tu, baca dia. Set day. Set days off and change the working hours for the project or for specific resources. Okay, klik tu Okay, semua klik Klik change working time. Klik change working time. Okay, sekarang ni Fazilah nampak hari yang bercuti hari apa? Yang cuti tu dia tanda warna grey Cuti Fazilah punya cuti hari apa? Sabtu Ahad. Sekarang ni kita nak ubah kita nak ubah. Okey. Katakanlah kita ambil template projek kita tu, projek tukun tiruan juga. Kan? Saya dah bagi kat Fazilah tukun tiruan projek tukun tiruan Rompin Okey, projek tukun tiruan Rompin.
Okey, katakanlah projek Tukun Tiruan Rompin tu apa ni, katakanlah cuti pada hari Ahad saja. Cuti pada hari Ahad saja. Lain-lain tu bekerja, no? Apa yang kita kena buat ialah pergi dekat work week ni. Nampak tak? Fazila nampak tak work week? Ni. Siapa yang tak jumpa work week ni? Klik work week lah. Okey, lepas klik work week tu Fazila pergi ke detail. Ada siapa yang tak dapat tak? Okey, dapat no? Semua no? Kalau siapa-siapa diam tu saya anggarkan dapat lah no? Okey, klik detail lah. Okey, Fazila dah sampai kat sini dah? Okey dah. Yang lain semua sampai lah? Ya. Saya tak dapat nak tekan detail tu lah. Macam mana sebenarnya? Kena pergi dekat work week tu. Pergi dekat work week tu, klik work week tu dulu. Klik work week tu dulu, lepas tu baru pergi ke detail. Detail saya tu dia tak boleh nak detail. Okey, boleh. Boleh ya? Okey. Siapa lagi yang tak dapat? Dapat lah. Okey, lah ni Fazila. Fazila dan rakan-rakan take note sikit no. Fazila dan rakan-rakan semua take note no, take note dalam kertas no. Projek kita ni Tukun Tiruan Rompin kan. Cuti pada hari Ahad saja kan. Hari lain tu bekerja lah. Okey, projek ni akan bermula lah kan. Kita dapat LA lah kan. LA letter award lah, letter acceptance lah, letter award, LOA. Kita dapat LOA daripada klien tu. Klien beritahu projek Tukun Tiruan Rompin ni kena start pada 1/1/2023. No, boleh dah Fazila no, take note no. Rakan-rakan lain pun take note no. Fazila? Boleh. Okey. 1/1/2023 mula habis finish kan no? Finish pada 2/1/2024. Bermakna projek ni lebih kurang setahun no. Betul Fazila? Lebih kurang setahun no. Okey. Nanti take note no. Yang tu lah dia panggil milestone no. Milestone ya no. Milestone. Okey. Macam mana kita nak set Sunday? Sunday ni dia bagi tahu sini, dia klik kat sini use project default time for this day. Maksud default time ni kira setting standard lah. Standing yang masa first tu. Bermakna Sunday ni adalah cuti. Macam mana kita nak ada cuti? Tak ada jam lah ni. Dalam kotak ni tak ada jam. Tak menunjukkan pukul berapa. Okay. Monday ada jam. Diana menyadar Diana. Ni ada jam 8, 12, 1, 5 no. Zul. Ada Monday. Ada no. Okay, Zul ada. Azri ya? Ada time ah. Okey. Okey, lepas tu kita pergi yang seterusnya pula. Selasa pun ada. Kalau ada tu maksud dia bekerja lah, hari bekerja lah. Rabu ada, Khamis ada, Jumaat ada, Sabtu tiada. Tapi Sabtu kita nak declare bekerja tau. Apa kita kena buat ialah pergi dekat ni, set this to this specific working time. Klik kat sini no. Klik kat sini. Fazila boleh klik sini Fazila. Fazila.
Klik dekat sini lah. Untuk hari Sabtu ni, klik kat sini lah. Klik ni set day to this specific working time. Lepas tu masuk jam lah. Masuk jam dia. Okey, buat macam ni lah. Semua ikut lah. Klik mouse tu dekat tu. Dekat row yang pertama tu. From 8. Lepas tu enter. Tekan enter lah. Lepas tu klik dekat 2 pula ni. 12. Lepas tu enter. Lepas tu row nombor 2 pula. Masukkan 1. Enter. Lepas tu 5. Enter. Buat macam tu lah. Boleh? 8 AM hingga 12 PM. Lepas tu row kedua pula 1 PM hingga 5 PM. Dapat tak? Siapa yang tak dapat? Okey, lepas tu pula klik okey. Okey, dapat tak macam saya ni? Siapa yang tak dapat? Bagi tahu siapa yang tak dapat lah. Haji dapat Haji? Okey. Dapat lah. Sebab apa kita nak bagi standardize lah. Kita nak bagi standardize lah. Sebab apa? Kita nak pengagihan weightage tu adalah sekata. Sama. Saya tak mahu lah. Saya dah bercakap dekat atas. Orang semua masih duduk bercakap di bawah. Tak mahu lah. Kita nak penyampaian kita tu one way kan. Sama level. Barulah kita boleh tahu sekali kat mana salah kita, silap kita, kat mana perlu dibaiki. Siapa ni? Cik Izal boleh dapat Cik Izal? Dapat. Dapat lah. Okey. Setting ni penting lah. Penting setting ni. Okey. Yang ni adalah setting untuk standard calendar. Standard calendar berdasarkan kepada di mana projek kita berada. Contoh kalau di Sabah, setting lah Sabah. Kalau di Johor, setting Johor. Kalau di Kedah, setting Kedah kan. Terpulang lah. Kadang-kadang tu klien tu dia tak nak dalam kalender tu ada cuti langsung. Kena ikut ni kena ikut klien lah kan. Terpulang lah. Terpulang kepada budi bicara kan. Janganlah pergi letak seminggu 2 hari bekerja. Dia kan memang dahsyat lah kan. Seminggu 2 hari bekerja. Tapi di tapak semua aktiviti bekerja setiap hari kan. Jadi kelebihan tu menang kepada kita lah kan. Menang kepada kontraktor lah. Sebab apa? Apabila diisytihar cuti, bermakna weightage tu tiada langsung lah. Tiada langsung weightage. Maksudnya tu contoh macam ni minyak. Minyak, kita isi minyak. Kan, kita isi minyak ikut kontrak lah. Kan, diberi peruntukan kan. Minyak tu daripada Sungai Petani pergi ke Johor kan. Contohlah kan, daripada Sungai Petani tempat saya pergi ke Johor. Tapi apa ni, minyak tu kita tak guna kan. Kita tak guna pun. Minyak tu kan. Rupanya kita pergi naik trak tunda. Kereta tu letak atas trak tunda. Nak jimat punya masa kan. Minyak tu kita claim. Kan. Dia ibarat macam tu lah. Kat mana weightage ni ibarat macam minyak tadi tu. Kan. Weightage tu. Dia punya bebanan tu. Jika kita declare bekerja, maksudnya tu adalah weightage. Kalau kita tak declare bekerja, tak ada lah weightage. Okay. Next setting pula. Kita nak set cuti am.
Cuti public holiday, public holiday. Okay. Klik dekat ni, tepi apa ni, work week tadi ni. Exception. Klik exception. Semua klik exception. Klik exception. Lepas klik exception ni, pergi dekat kolom di bawah exception tu. Lepas tu type di bawah name tu. Okay. Azri. Saya tanya Azri ni. Azri? Okay. Kita punya milestone tadi, saya beritahu milestone projek kita ni start bila sampai bila? 1 Januari 2023 sampai 1 Januari 2024. Okey, itulah kita punya calendars kita. Calendars exception kita. Dalam range tu saja. Calendar exception kita. Janganlah pergi letak public holiday sebelum 1 bulan 1 ataupun selepas 2 bulan 1 2024 kan. Sepanjang tahun tu lah kita boleh declare exception day kita. Okay, contoh. Saya tengok contoh Okey, seperti yang Azri beritahu tu, 1 bulan 1. 1 bulan 1. Cuti apa yang terlibat? Iaitu New Year kan. New Year. Semua masuk type ikut saya New Year. New Year, lepas tu enter Okey, masukkan 1 hari bulan 1 2023. Azri. Okey, saya tanya Azri. Selalunya dalam kalender untuk cuti New Year berapa hari? Dalam kalender Malaysia lah, cuti New Year ni, New Year berapa hari? Selalunya diisytiharkan dalam kalender Malaysia. Selalunya 1 hari. 1 hari. Kalau 1 hari, 1 hari ya. Okey, 1 hari mana start 1 bulan 1 2023, finish pun 1 bulan 1 2023 lah. Faham Azri ya? Okey. Semua boleh faham Kalau macam New Year sekarang tu, dia jatuh hari Ahad. Okey. 1 bulan 1 2023, dia jatuh hari Ahad. Kita kira 1 hari juga ke ataupun kita nak kenal lanjut dari Isnin? Terpulang kepada negeri tersebut. Negeri pula. Kadang-kadang ni ada yang ambil kan, ada yang tak ambil. Katakanlah dipelih tu katakanlah macam Cik Izzah beritahu tadi tu kan. Kalau katalah kerajaan pelih kata, okay, carry forward. Okay, entitled lah. Entitled lah. Kan? Dia carry forward kan. Kalau katakanlah macam negeri ada setengah dia tak ambil kan. Dia tak ambil New Year kan. Dia tak ambil kan. Katalah dia tak ambil. Kira dia tak boleh carry forward lah. No? Okay. Contoh kedua. Saya tunjuk contoh kedua. Katakanlah Chinese New Year. Chinese New Year. Contoh Chinese New Year. Kita letak bila 12 hari bulan 2 2023. Hingga kita ikut kalender 13 hari bulan 2 2023. Dia benda ni kena ikut kalender Okay, so far siapa nak tanya soalan sebelum kita pergi ke the next step? Ke next topic John nak tanya apa John? John dia master John. John master lah John ingat. Ni sambil baring apa John? John masuk kelas sambil baring sambil apa ni tongkat dagu lah. Oh, Syat. Okay, ada siapa yang tanya? Benda-benda ni penting Benda-benda ni penting. Kita ada setengah tu saya tengok planner dia taruh masuk. Jadi talian hayat tak ada. Talian hayat ni sebagai membantu kita kalau kita declare cuti, bermakna
Yang tu ada satu macam talian hayat bagi kita nak. In case katakanlah kita nak backup balik. Kan? Kita nak backup balik. Macam mana kita nak backup balik? Kan? Melalui inilah. Hari cuti tersebut ni yang kita declare ni ditapak, kita buat kerja. Kita buat kerja. Dia akan backup balik weightage tu. Weightage contribution kan. Macam tu lah. No? Kalau kata projek tuan-tuan tu 2 term punya kalender. Kalau 2 term setengah kalender. Kalau katakanlah ada PKPD. PKPD katakanlah okay, minggu depan PKPD. Boleh title masuk lah. Key in. PKPD kawasan Isytihad. Dah memang tak ada kerja. Ataupun contohlah kan negeri katakanlah contoh projek Tukun Tiruan Rompin ni di Pahang kan. Di Pahang contoh di Pahang pasukan bola sepak Pahang menang kan. Esok kita Isytihad cuti. Masuk kan. Boleh key in lah. Tapi ditapak bekerja. Tak ada masalah. Kan. Dia macam satu macam di saving lah. Di saving kita punya persen weightage no? Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak proceed next step. Ada apa soalan tak? Okay lah. Okay. Klik okay lah. Semua klik okay. Okay, perang. Tak apa makna dia dah set dah dalam ni lah. Dia dah set. Cuba pergi dekat ni. Cuba pergi dekat graphical part. Lepas tu bagi atas ni kan ada date semua kan. Klik kanan. Klik kanan tu kan dia ada time scale, zoom, change working time. Klik change working time. Nampak? Make sure setting tu sama macam saya ni lah. Kan? Kita pergi tengok ke 2003. Nampak? Kan? Warna macam biru awan ni adalah exception indication lah. Nampak? Ni kan. Dia dah mark lah. Okay. Okay, next step. Apa yang kita kena buat? Okay. Saya tanya. Fazilah biasa guna Google Meet kan? Fazilah biasa guna Google Meet tak? Apa dia? Biasa kena. Okay. Sekarang ni Fazilah dalam Google Meet ni Fazilah orang pertama tau. Nek dalam sikun apa ni senarai dalam Google Meet saya ni, jadi saya petik Fazilah lah. Kan nanti orang kedua ni Izral, orang ketiga Diana, orang keempat Haji, orang kelima John, seterusnya lah. Nanti saya akan petik. Saya nak semua peserta ni present kat saya. Saya nak jadi pelajar lah. Saya tak mau ajak hampa. Saya nak hampa ajak saya. Kalau tak betul, saya akan tegur serta-merta. Kat situlah saya dapat kenal dan saya dapat detect awal kat mana kelemahan-kelemahan masing-masing. Di dalam kelas saya ni, kita nak cari kelemahan. Dan kalau kata tak bukan nak cari kelemahan, adalah buat kelas ni kan, buat masuk kan. Sebab apa? Dengan kita dapat detect kelemahan kita ni lah, kita dapat ingat dan kita dapat pelajari kan. No? Sebab apa? Tu saya cakap tu, kelas saya ni bukan kelas kursus. Setengah orang tu dia salah faham, dia banyak kursus online dah. Sebenarnya tuition tu. Sebab saya pun duk ajak juga kursus kan. Sebelum puasa ni, sebelum ni memang ada orang panggil lah saya pergi kan. Johor ada, Penang lah, Kedah kan. Lepas tu KL pun kan. Di kursus ni lain tau. Di kursus ni saya tak boleh ajak macam ni. Minta maaf saya cakap lah. Saya tak boleh ajak macam ni. Sebab apa? Saya tertakluk kepada premis kepada akademi tersebut.
Yalah, akademi tu dia ikut time dia kan. Overhead dia macam elektrik, aircon apa semua. Dia kena ikut time dia. Dia tak boleh lebihan masa apa semua kan. Jadi memang terhad lah. Dia terhad. Nak pergi seorang-seorang tu memang berat lah kan. Memang masa tak cukup lah. Jadi that's why hasil daripada research saya tu melalui kursus apa semua tu, that's why saya buka kelas tuition ni untuk bantu lagi ya. Ada juga yang mana yang masuk kelas masuk kursus saya tu, dia follow saya, dia follow dalam FB saya apa semua tu. Lepas tu dia nak dia kata nak join kelas tuition saya. Saya kata okey, tak ada masalah. Lepas tu dia nak bayar, saya kata tak usah bayar lah tak. Tak payah bayar sebab hang dah bayar dah masa dalam kursus tersebut, dan pihak akademi tu dah bayar dah kat aku. Hang masuk free je. Ni serius saya cakap lah, serius saya cakap. Ada juga ada masuk semua kan. Jadi dia bagi feedback lah. Jadi feedback tu saya guna pakai testimonial tu untuk buat promosi je. Maksudnya untuk ni lah, untuk marketing saya lah. Kan. Jadi kita nak bagi, sebenarnya saya nak bantu lah, nak bantu. Memanglah kena ikut 2.5 ni tak baloi. Yang mana yang saya dapat kan. Saya start main Microsoft Project ni daripada tahun 2005 tau. 2005. Sampai lah ni pun saya masih akui saya tak boleh kuasai lagi 100%, tak boleh. Ada lagi planner yang hebat-hebat ada lagi. Tapi saya letak diri saya ni sampai lah ni saya perlu lagi cari ilmu. Macam mana saya nak cari ilmu tu? Melalui hubungan dengan tuan-tuan. Mesti dah tuan-tuan rasa pelik ni. Kita pun nak cari ilmu daripada dia. Tak, sebenarnya ilmu yang saya nak dapat daripada tuan-tuan tu adalah ilmu di projek tuan-tuan. Saya tak boleh masuk dalam projek tuan-tuan. Saya nak dapatkan template daripada tuan-tuan. Saya nak dapatkan pengalaman tuan-tuan. Ibarat macam ni lah. Saya ni dah pandai bawa F1 car kan. Saya dah pandai dah. Saya tahu skill. Tetapi saya akan gagal apabila saya tak ada nak conquer litar. Track tu lah, litar. Litar tu itu stadium lah. Stadium tu tuan-tuan lah. Macam contoh stadium Israel, stadium Fazilah, stadium Diana, stadium Haji, stadium John. Ni dia bagi stadium litar-litar. Litar-litar ni saya nak dapatkan. Barulah saya boleh jadi planner yang hebat. Barulah saya bawa F1 car tu tak terbabas. No? Cara macam ni saya tak boleh masuk. Saya tak boleh masuk. Contoh macam Side John. Kena tangkap sama John pula. Ni Petronas. Siapa dia ni? District area. Pom. Dia lah kena dakwa kan. Tak boleh. Melalui hubungan macam ni kan. That's why saya buka 200.5. Bayaran yuran ahli saja tu pun ramai kat dapat tiket. Mahal lah cik tu ni. Tak apa kalau mahal. Saya minta mahal. Saya tak ada buat apa dah. 200.5. Belajar sepanjang hayat. Rujukan orang kata-kata, orang utara kata cemeh. Rujukan cemeh. Lepas tu pula dapat lagi 4 item free. Kan? Dapat. Saya tak tahu kan. Terpulang. Tu pun saya cerita tuan-tuan. Saya duk promote ni, ada juga orang remove saya, ada juga block, ada juga kata saya scammer, macam-macam. Saya pun tak tahu dah nak tunjuk apa kan. Saya pun dah tunjuk bukti dah dalam YouTube, saya tunjuk macam-macam lah. Betul-betul testimonial bagai-bagai kan, daripada screenshot WhatsApp apa semua bagai kan. Itulah orang tak apa dia punya rintangan-rintangan dia. Biasalah kadang-kadang kita nak ajak benda betul ni, macam-macam rintangan dia. Macam-macam. Saya selalu dapat daripada ni lah, pusat-pusat akademi apa semua kan, yang mereka duk buat buat kursus-kursus planning macam ni, Primavera apa. Mereka memang marah lah. Mereka memang marah sebab mereka buat memang ada sijil apa semua kan, dengan harga 700.5, 800, 1,000, 1,500 pun ada, 2,000 pun ada. Yang saya pernah jumpa 400.5 lah, yang ada CJ apa semua kan. Tu 2 hari lah. Tu pun saya tanya-tanya dia pun memang tak ada feedback. Habis itu lah. Tak ada follow up apa tak ada. Cuma dia bagi email lah. Kan? Macam nombor kontak ke grup ke apa semua, saya tak pasti. Tak apalah, as long kita bantu lah, kita bantu supaya, kenapa saya nak bantu ni, sebab apa? Saya rasa perlu aku bantu. Sebab bila ramai semua dapat pengetahuan tentang Microsoft Project ni, saya yakin saya tak akan terkena tempias dah maki hamun daripada klien.
Apabila ramai orang masuk dan ramai ada pengetahuan, orang-orang atasan macam klien-klien ni rasa malu tau. Ush, ramai tahu kan. Dia rasa malu. Sebab apa? Sebelum-sebelum ni mereka hanya tangkap muat lah ilmu ni. Kita ni yang kena tibai. Faham tak? Kita tibai. Nak tak nak kita pun iya je lah. Lalah kali projek tu gagal. Program ni pun dah rintang bukang. Kita dipersalahkan. Betul tak? Ini pengalaman saya lah. Yang saya ada hadapi. Dulu sampai law ni. Contoh salah satu kan. Klien salah satu tu klien prasarana kan. Dia tak tahu lah kan. Dia kata dia power kan. Memanglah dia power ke tak power kita tetap kita kena kata dia power. Sebab apa dia klien kita. Tapi kita dapat kena pasti bahawa dia tak tahu. Sekala orang yang dah bisa guna ni, dari segi percakapan pun kita boleh dapat tahu dah, oh dia ni berlakon saja kan. Dia wayang kita dan nak takut-takutkan kita kan. Salah satu dia pergi cakap macam mana dekat saya tau. Dia kata dia nak apa ni critical parts tak mau ada langsung. Iaitu dia punya total slack ataupun total float dia tu tak mau ada langsung yang kosong disk. Saya senyum lah. Tuan, mana boleh kalau tak ada ni kan? Bukan kata Microsoft Project. Primavera pun tak boleh buat. Kenapa wujudnya Microsoft Project dan Primavera ni? Adalah untuk tentukan yang mana yang kritikal dan yang mana yang tak kritikal, non-kritikal. Apabila dia cakap dia tak mau langsung kritikal, kat situ kita dapat tangkap dah bahawa dia tak ada ilmu. Macam tu lah saya duk hadapi lah ni. Daripada dulu sampai lah ni. Kita ni kontraktor, minta maaf cakap no. Jadi biawak. Klien bisa dia cakap pandai kan. Tapi percakapan itu membagi impact kepada kita. Bagi kesan. Tambah-tambah lah dia cakap dalam meeting kan. Semua berminit. Kita dah bagi tahu, tuan, boleh nak buat macam ni, tapi efek dia macam ni, kasihan ni. I tak mau dengar. Kalau macam tu susah. Itu pasal lah banyak projek JKR ni kan. Projek JKR ni biar banyak problem lah. JKR kan, sebab dia punya requirement untuk Microsoft Project ni banyak macam-macam dia minta kan. Jadi bila kita advise dia apa semua, dia duk anggap penipu. Dia sebenarnya untuk elakkan dia kena tertipu, mudah ya. Percaya ilmu, belajar. Itu saja. Apabila kita buka ni apa semua ni, alasannya kata, tak payah belajar kami ni tua-tua dah, bagi muda-muda lah. Itu silap dia. Kan. Itu tak apa. Kira hang duk asyik kena tipu sampai tua. Itu pasal kontraktor. Selagi dia boleh tipu, dia tipu kan. Problem sebab tak tahu. Dia boleh detect lah. Klien tak tahu ni kan. Tapi problem ni lama-lama kan dia akan lambat laun dia akan dapat detect juga apabila project at the middle time, at the middle duration dia akan dapat detect. Mula-mula tu tak dapat kesan ni. Mula kan. At the middle tu ataupun orang tak apa dah 2/3 ke, baru dapat detect. Kat situ dah berapa dah? Dah tak dapat nak apa? Nak kecap lah. Dah nasi dah nak jadi bubuk lah. Kan. Tuan-tuan, tak apa, terima kasih tuan-tuan. Tuan-tuan masuk join ni semua no. Saya nak kata kelas ni bagus ke apa dah. Saya sebenarnya nak bantu kan. No, okey. Sekarang macam ni Fazilah boleh tak present? Fazilah masuk. Present. Saya stop sharing no. Okay, sekarang ni kita dah nak masuk ke topik yang seterusnya, iaitu untuk key in tasnin. Tapi Fazilah present now tu Fazilah share your entire screen. No, jangan share a window ataupun a tab no. Share your entire screen. Sebab apa? Mudah sekali Fazilah nak buka file-file lain no. Fazilah bisa guna Google Meet kan? Okay. Present now kan? Present. Entire screen Entire screen.
Okey, sementara Fazilah buka tu, dalam-dalam ni siapa yang tak pernah guna Google Meet? Bagi tahu. Ada siapa yang tak pernah guna Google Meet? Okey, semua pernah guna. Okey, Fazilah hide tu, no? Yang hide tu, yang stop sharing tu, Fazilah hide. Okey, sekarang macam ni ya. Peringkat seterusnya, apabila dah setting kalender apa semua, peringkat seterusnya, tertib yang seterusnya ialah kita nak key in task name berdasarkan kepada BQ dan berdasarkan kepada drawing dan berdasarkan situation di tapak bina selepas kita pergi site visit. Okey. Sekarang ni kita ni lah, kita andaikan lah projek kita ni Tukun Tiruan Rompin kan, Tukun Tiruan Rompin di Pahang lah, kita kata di Pahang. Okey, task name itu kita boleh rujuk dekat apa ni, PDF copy yang saya bagi tu lah dalam grup tu kan, yang bertajuk Tukun Tiruan Rompin. Cuba Fazilah buka lah Fazilah, boleh tak? Ada yang apa ni, PDF kan, PDF copy apa, PDF file, PDF file yang bertajuk Tukun Tiruan Rompin. Ini Sekejap dia tak buka ya. Ya yang ni. Okey. Yang ni tuan-tuan kena isilah dia punya task name tu. Task name ni dapat daripada mana? Iaitu daripada BQ lah kan, daripada BQ. Kita andaikan apa yang kita nampak yang Fazilah buka ni adalah BQ lah, contoh BQ lah. Kan? BQ ke sebuah harga ke kan, selalu macam G2 ni dia sebuah harga kan. Betul Cik Izal lah. Macam G2 apa ni sebuah harga kan. Ya. No. Okey. Tapi ada juga BQ dia tu tapi tak complete lah BQ dia. Tak complete lah. Okey. Biasa. Biasa. Okey, baik. Dan ni key in lah, no? Key in. Okey. Key in ikut ID lah, no? ID. Nampak tak? Yang sebelah kiri task name tu kita panggil ID, no? ID 1 sampai 24, no? Sekarang tuan-tuan ditugaskan untuk key in. Okey. Key in task name sahaja. Jangan duk kata-kata berwarna lah, duk highlight berkuning ke, grey ke, kelabu ke, ataupun duk pandai-pandai bold ke, jangan. Type macam biasa je, type fresh. Type lah. Terpulang pada tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak copy paste ke apa kan? Nak copy paste daripada PDF ni ke, ataupun tuan-tuan nak fill in, nak rasa semula jadi dia tu kan. Nak type pun boleh. Type short form tak apa. Tak payah type ni lah, tak payah type detail-detail, buat short form saja. Yang penting tuan-tuan faham dia punya step-step, no? Okey, sekarang boleh mula, no? Kira type daripada ID 1 sampai ID 24. Okey, boleh mula, no? Okey, Fazilah terpulang lah nak copy paste ke apa terpulang. Tapi kalau copy paste tu hati-hati lah. Jangan terbawa sekali dia punya warna dia ke, ataupun dia punya bold hitam ke, no? Ada siapa-siapa yang tak faham ah? Untuk peringkat ni macam nak key ni. Ada siapa yang tak faham? Masa tengah type task name tu, katakanlah terkeluar apa ni, duration ke, start date ke, start finish ke, predecessor ke, ataupun task mode tu ke apa, tak usah peduli dia tu. Jangan peduli dia. No? Just ignore dia saja, no? Sebab apa? Peringkat-peringkat tu kita akan touch lah nanti tu, peringkat-peringkat tu, no? Kita akan touch kemudian lah. Jangan peduli dia. Yang benda ni kita fokus kepada task ni, no? Macam nanti projek tuan-tuan nanti tu, task ni nanti tuan-tuan isi sendirilah, no? Yang ni kita jadikan sebagai satu contoh latihan kan, contoh projek, no?